Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberi kesihatan tubuh badan yang baik, akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di dunia ini, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan. Yang mana nikmat itu ditarik dan ditangguhkan sebentar kepada saudara seagama kita di bumi Palestin. Jadi jangan kita lupa di dalam keseronokan hidup, kebahagiaan hidup, keselesaan hidup kita di Malaysia ini, jangan kita lupa untuk hantarkan doa-doa kepada umat Islam di bumi Palestin. Peperangan di bumi Palestin masih berlangsung sehingga ke saat ini. Yang terbaru, puak-puak Zionis laknatullahi alaihim membongkar kubur-kubur syuhada dan ada sebahagian jenazah digilis oleh jentera dan jentolak mereka. Jadi puak-puak ni tidak ada rasa belas, tidak ada rasa kasih langsung kepada nyawa manusia, kepada insan. Jadi kita berdoa supaya Ta'ala menzahirkan keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada puak-puak Zionis al-Khanazir laknatullahi alaihim. Jadi insya-Allah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali perbahasan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karya al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Kita masih dalam perbincangan tentang pakaian baginda Nabi SAW, iaitu pada hadis nombor 57. Kalau kitab cetakan Darul Minhaj, muka surat 151. Boleh? Ini cetakan ke berapa ni? Ini cetakan pertama, tak silap. Cetakan ketiga, muka surat 151, hadis 57. Kita baca, wabihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad ibn Hajjaj haddatsana Mu'adz ibnu Hisham haddatsani abi an Budailin yani ibna Maisarata al-Uqailiyya an Shahr ibn Hawshab an Asma'a binti Yazid qalat kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Rusghi. Jadi daripada Sayyidatina Asma' binti Yazid, beliau berkata, adalah lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke pergelangan tangan. Ni lengan baju ni sampai ke pergelangan, mana tidak melangkaui pergelangan tangan. Boleh? Itu apa rahsia Nabi memakai jubah ataupun pakaian lengannya tak melepasi pergelangan tangan? Hikmahnya ialah bila kita pakai macam ni, tak, hujung lengan ni tidak sampai ke jari, tidak sampai ke al-kaf, tapak tangan, menyebabkan kita ni mudah nak bergerak dan bertindak kalau sesuatu terjadi ke atas diri kita. Kalau pendek sangat pula gini maka ada bahagian-bahagian yang tidak tertutup yang akan disakiti oleh panas dan juga sejuk. Tu. Jadi kalau panjang sangat, susah nak bergerak, nak bertindak. Nak pegang apa-apa pun kena tarik dulu. Kalau terlalu pendek, bahagian ni nampak, maka terzahir pula tempat ni kepada kesakitan, panas dan sejuk. Jadi khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara ialah pertengahan. Jadi Nabi buat kat sini. Faham tak? Naam. Ada hadis yang lain mengatakan lengan Nabi ni sampai ke asabi', sampai ke jari jemari.
Sebagai ulama menghimpunkan antara hadis tu dengan hadis yang kita baca ni. Nabi bila mana duduk di Mekah, di Madinah mana tidak musafir, maka kum Nabi ni dengan Nabi ni sampai ke jari. Tapi ketika Nabi musafir sampai ke lengan semata. Itu sebagai ulama menggabungkan hadis dengan cara begitulah. Nah. Faham tu? Yallah. Hadis 58. Qala wa bi ilahi qala haddatsana Abu Ammar al-Husain ibn Hurayth haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abih, daripada Muawiyah bin Qurrah, daripada ayahnya, iaitu daripada ayah Muawiyah tadi. Siapa ayah Muawiyah? Qurrah. Qurrah bin apa? Qurrah bin Iyas bin Hilal, seorang sahabat Nabi lah. Qala, telah berkata. Jadi telah berkata Qurrah bin Iyas bin Hilal. Qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistul khatama. Jadi daripada Sayyidina Muawiyah, daripada Sayyidina Qurrah bin Iyas tadi telah berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama, fi itu dengan mana ma'a, bersama-sama dengan rahtin. Rahtin ni satu kumpulan manusia. Boleh? Dalam 3 hingga 10 orang ataupun 3 hingga 40 orang. Itu tu rahtin, satu kumpulan manusia, jumlahnya 3 sampai ke 10 ataupun 3 sampai ke 40. Jadi kata Qurrah bin Iyas, aku mendatangi dan berjumpa dengan Nabi bersama-sama satu sekumpulan manusia daripada kabilah Muzainah, iaitu kabilah daripada Mudar. Linubayi'ahu, untuk kami mubaya'ah, ikat apa? Mubaya'ah, dia janji setia lah untuk taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Dan ketika itu disebut wa inna qamisahu la mutlaqun, dan sesungguhnya pakaian Nabi terlepas. Au qal ziru qamisihi mutlaqun, ataupun dia berkata butang Nabi terlepas. Jadi kat sini sama ada butang kat sini ataupun butang baju lah. Faham tak? Jadi ketika mana Maulana Sayyidina Qurrah bin Iyas tadi jumpa dengan Nabi, ketika itu baju Nabi tidak dibutang, tidak dikancing, tidak dikamcing. Maka dia berkata, siapa dia berkata? Qurrah tadilah. Qala Qurrah fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi, maka aku masukkan tangan aku ikut poket Nabi. Poket tu masuk sinilah. Mungkin ikut depan, ikut belakang, wallahu a'lam. Famasistul khatam, maka ketika itu aku menyentuh tanda kenabian, iaitu di belakang dia. Tadi dimasukkan tu Allah a'lam daripada depan ataupun daripada belakang. Ala kulli hal, bila masuk tu dia tangan Qurrah tu ke belakang dan sentuh tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Nah. Hasyiah Bajuri, dalam Hasyiah Imam Bajuri sebut yang zahirnya Qurrah tadi, Sayyidina Qurrah dah tahu dah tentang khatam tu, tanda kenabian tu. Cuma dia nak sentuh juga, nak ambil berkat, nak ambil tabarruk, ambil berkat. Okey, daripada hadis ini para ulama sebut kita boleh ambil manfaat. Yang pertama, halal untuk pakai qamis. Qamis ni macam inilah, jubah. Lepas tu halal juga kita nak butangkan dia. Halal juga, boleh jugalah maksudnya, untuk kita tak butangkan. Dan harus untuk kita luaskan kita punya apa? Jaib, iaitu poket. Sekira-kira muat untuk tangan masuk, tak ada masalah. Iaitu tukum tak poket-poket. Sekira-kira muat untuk tangan masuk dalam poket tu. Dan juga harus untuk seseorang yang lain masukkan tangan mereka ke dalam poket kita ataupun ke dalam ni lah, ikut sini, untuk sentuh badan kita, untuk ambil berkat. Kalau kita ni orang yang berkat lah. Kalau kita di kepala pengat,
tak payahlah berasa berkat. Faham tak? Tu. Zaman Daud dakwi ni kena hati-hati orang buat duit mudah sangat. Kita mengaji ni kena rasa malu, jauh sangatlah dengan sifat Nabi, dengan sifat para Rasul, dengan sifat para salaf, jauh-jauh. Tu. Jadi kalau orang salam cium tangan pun tak ada masalah nak bagi dia cium tangan tu. Tapi jangan rasa, ramai mari cium tangan aku. Ingat diri kita yang sebenar, yang orang lain tak tahu. Banyak aib orang tak nak tutup. Jadi jangan berasa kemas, jangan berasa bagus lah. Takut makan diri. Boleh? Antara faedah lain ialah Nabi ni sangat tawaduk. Nabi tak halang, Nabi biar je kawan tu masukkan tangan dan sentuh khatam baginda Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-59. Nabi ilai qala haddatsana Abdu ibnu Humaid qala haddatsana Muhammad ibnu Al-Fadl haddatsana Hammad ibnu Salamata an Habib ibn Asy-Syahid an Al-Hasani an Anas bin Malik daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja. Sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi wasallam keluar daripada rumahnya. Wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid. Dan ketika itu Nabi berpaut ke atas Usamah. Dia Sayyidina Usamah mungkin bagi tangan lagu ni, Nabi pun pegang. Sebab ketika itu Nabi sedang sakit. Jadi Nabi nak berdiri kan. Jadi Nabi tekan sikit tangan Sayyidina Usamah untuk Nabi berdiri. Ketika itu Nabi sedang sakit alaihi salatu wassalam. Alaihi saubun kitri. Dan di atas Nabi ada pakaian yang kitri. Apa kitri? Kitri ini nisbah kepada al-kitr, iaitu satu jenis pakaian daripada Yaman. Dia buat daripada kain katen. Boleh? Dan padanya ada warna merah dan tanda-tanda lah. Yang sedikit khusyunah. Khusyunah ni makna kasar. Boleh? Itu. Qad tawahsyaha bih. Dan Nabi ketika itu telah tawahsyaha bih. Apa tawahsyaha? Nabi letak di atas dua bahu Nabi. Ataupun sebagian ulama kata Nabi pakai saubun kitri itu, pakaian yang datang daripada Yaman tu, dalam keadaan ittiba'. Ittiba' ni macam orang yang sedang menunaikan umrah ataupun haji, sedang ihram tu lah, pakai lagu tu. Faham tu? Cumanya sebagian ulama mengkritik lah pandangan yang kedua. Dia kata apa? Pakai ittiba' ni untuk sembahyang makruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi takkan Nabi buat perkara makruh. Maka jawapan dia ada dua. Pertama, makruh tu mazhab Syafi'i. Hak syarah kitab ni bukan mazhab Syafi'i seorang. Mazhab lain pun syarah juga. Jadi tak makruh pada mazhab yang lain. Sembahyang dalam keadaan ittiba'. Ittiba' tu faham tak? Yang biasa orang buat umrah haji tu kan, satu bahu tu buka. Tu. Dalam mazhab Syafi'i makruh, mazhab lain tak makruh. Jadi hadis ini dipikul di atas mazhab yang lain. Boleh? Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua ialah Nabi buat tu nak menerangkan hukumnya harus. Faham tak? Jadi bila Nabi buat perkara tersebut dengan niat nak menerangkan sembahyang dalam keadaan ittiba' itu harus, maka adakah dihukum makruh ke atas hak Nabi Muhammad? Tidak sama sekali. Sebab Nabi buat untuk menerangkan, dan menerangkan hukum syarak itu hukumnya wajib. Jadi Nabi buat perkara tu dapat pahala wajib, iaitu pahala menerangkan. Hak makruh tu kita pakai begitu ketika mana solat. Tak, kalau mazhab Syafi'i lah. Faham tu? Tu jadi makna qad tawashshaha bih. Tawashshah maknanya sama ada letak pakaian tu dekat atas apa nama? Atiqai, ke atas dua bahu, ataupun pakai seperti mana orang yang sedang ihram haji ataupun umrah. Bila kita sebut dan ambil pandangan yang kedua, maka ada ulama kritik kata perkara tu makruh. Jawapannya dua. Makruh tu mazhab Syafi'i, mazhab lain tak makruh. Dan yang syarahkan hadis ni bukan mazhab Syafi'i semata, mazhab lain pun ada.
Yang kedua, sekalipun kalau kita sebut yang syarah kitab ni mazhab Syafi'i, kekal kita tak hukumkan makruh ke atas Nabi sebab Nabi menerangkan hukum syarak. Dan menerangkan hukum syarak bagi pihak Nabi itu wajib. Jadi Nabi pakai begitu tu wajib untuk menerangkan hukum syarak. Kita pakai makruh, ya makruh kita. Nabi tidak. Fasalla bihim, dan Nabi sembahyang dengan sahabat dalam keadaan berpakaian begitu. Nah. Boleh? Kemudian ditambah oleh Al-Imam Al-Bajuri faedah yang berkait dengan hadis lah. Wa qala Abdullah ibn Humaid. Telah berkata Abdullah ibn Humaid. Qala Muhammad ibn Al-Fadl. Telah berkata Muhammad ibn Al-Fadl. Sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadzal hadithi awwala ma jalasa ilayya. Jadi telah berkata Abdullah bin Humaid. Yang mana Abdullah bin Humaid ambil daripada Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl berkata, aku telah ditanya oleh Imam Yahya ibn Ma'in. Imam Yahya ibn Ma'in ni ulama yang masyhur lah. Yang ulama hadis sepakat mengatakan beliau ni seorang imam dalam bidang hadis. Tengok kat luar, tengok kat luar. Ataupun tengok tepi tu. Tengok kat luar, tepi tu. Antara pujian ulama ke atas Imam Yahya bin Ma'in ialah Imam Ahmad bin Hanbal sebut kullu haditsin la ya'rifuhu Yahya falaysa bihadis. Setiap hadis yang tidak diketahui oleh Yahya bin Ma'in maka itu bukan hadis. Maknanya nak kata Yahya bin Ma'in mengetahui semua hadis. Kalau kita bawa satu lafaz, tiba-tiba Imam Yahya kata ini aku tak pernah dengar, itu bukan hadis itu. Nak kata padu tak padu kawan ni. Imam Ahmad juga pernah sebut as-sama' min Yahya shifa'un lima fis sudur. Dengar hadis daripada Imam Yahya mengubati apa yang ada di dalam hati daripada penyakit, daripada ham, gham dan sebagainya. Faham tak? Dan beliau dimuliakan dengan cara dimandikan jenazah beliau di atas sarir katil yang dimandikan bagi Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhu. Jadi ceritanya gini, Muhammad bin Fadl berkata, Imam Yahya ibnu Ma'in bertanya kepada aku tentang hadis ni. Bila mana Imam Yahya datang kepada aku. First time dia datang kepada aku, Imam Yahya tanya hadis ni. Fakultu, maka aku pun nak menceritakan hadis ni lah. Nak mentahdiskan hadis. Maka aku pun, kata Muhammad ibn Fadl, haddatsana Ahmad ibn Salamata. Dia nak bawa hadis lah ni. Sanad. Lepas tu bawa hadis. Faqala, tapi Imam Yahya sebut, lau kana min kitabik. Alangkah baiknya kalau kamu ceritakan hadis tu daripada kitab kamu. Mana bukan daripada hafazan. Malah daripada kitab yang kamu tulis, kamu tahdiskan daripada kitab. Sebab kalau hadis tu daripada kitab, lebih confirm, lebih selamat, lebih tepat lah. Gitu. Faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala saubi. Maka aku berdiri, kata Muhammad ibn Fadl. Aku berdiri untuk aku ambil kitab aku. Nota aku. Tapi Imam Yahya bin Ma'in pegang kain aku. Thumma qala, kemudian Imam Ibn Ma'in kata, amlilhu alayya fa inni akhafu an la alqaq. Mana sampaikan hadis tu melalui hafazan kamu dulu. Sebab aku bimbang aku tak temu dah dengan kamu. Maknanya kalau kamu masuk dalam bilik ataupun berdiri pergi ambil kitab, boleh jadi on the way nak pergi ambil kitab tu mati. Orang Ta'ala tarik nyawa. Jadi tak sempat aku dengar hadis. Jadi sambil-sambil bergerak nak ambil kitab tu, hadis ni mana sampaikan hadis tu kepada aku. Fa'amlaituhu alaihi. Maka aku pun, kata Muhammad bin Fadl, sampaikan hadis kepada Imam Yahya. Thumma akhrajtu kitabi faqara'tu alaihi. Kemudian aku keluarkan kitab aku dan aku baca kali ke dua kepada Imam Yahya daripada kitab aku. Tak. Jadi daripada sini kita dapat fahamnya. Ulama dulu, masya-Allah tabarakallah, sangat-sangat orang panggil gila lah nak sebut bahasa. Sangat-sangat asyik, sangat-sangat orang panggil apa? Kemaruk dengan ilmu bahasa kita. Tak. Ini bukan buat-buat, ni memang sifat Allah Ta'ala letak dalam diri mereka, yang mana sifat tu dilatih juga daripada diri mereka sendiri. Sampai nak pergi ambil kitab pun bimbang, takut mati. Maka hadis ni, mana ceritakan dulu hadis tu, nanti ambil cerita pula daripada kitab, daripada catatan kamu.
radhiyallahu anil akabir. Sebab tu kita ni bila nak kecek tentang orang besar ni kena berpada, kena kadar dirilah. Ni Imam Syafi'i dia kata syirik, dia kata sesat. Tak kadar ke diri ya. Ada sebuah pepatah ataupun hadis, wallahu a'lam. Allah Ta'ala merahmati, katanya hadis, Allah Ta'ala merahmati mereka yang mengetahui kadar dirinya. Tak. Jadi kalau kadar kita tu sekadar maknanya tak berapa nak ni, berhenti sekadar tu. Jangan lebih-lebih, jangan memandai-mandai. Khair insya-Allah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Suaid ibnu Nasr, haddatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Sa'id ibni Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri qala, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban, adalah Nabi alaihi salatu wasallam bila mana pakai pakaian yang baru, sammahu bismih, maka Nabi namakan pakaian tu dengan namanya. Apa makna Nabi namakan pakaian tu dengan namanya? Ada beberapa pandangan ulama. Sebahagian kata maksudnya ialah Nabi bagi tahu perkara tu apa. Contoh kopiah, Nabi pun sebut hari taqiyah, contoh serban, hadhihi imamah, ini serban, ini songkok, ini baju, ini jubah, ini kain rida, wahakadha. Nabi sebut. Itu maksud Nabi menamakan. Faham tak? Cumanya bila disebut begitu, sebagai ulama yang lain kritik lah. Dia kata tak munasabah Nabi beritahu benda-benda tu. Orang pakat tahu belaka dah. Lepas tu Nabi nak beritahu pula tu apa faedah? Serban. Orang lain tahu belaka dah ni serban. Lepas tu Nabi nak beritahu lagi ni serban, ni kopiah. Apa faedah? Nabi ni tak kecek ikut dan macam itu. Tak. Jadi kurang tepat lah pandangan tu. Maka ulama yang kata tak, betul lah tu. Nabi sebut ini baju, ini serban, ini songkok dan sebagainya. Tak. Tidak lebih nak menzahirkan nikmat. Ini baju, gitu. Lebih kurang gitulah. Nak zahir nikmat Allah Ta'ala bagi. Mana ada orang tak pakai baju? Aku orang Ta'ala bagi baju. Gitulah lebih kurang. Dan nak mensyukuri nikmat. Nah. Ya Allah. Saya baca dulu gitu, ingat selalu ke umat Islam di Palestin. Khair insyaAllah. Kena ambil tahu, jangan buat tak tahu je dengan apa yang berlaku di sana. InsyaAllah khair. Nah, ada sebagian ulama kata makna hadis ni ialah Nabi bagi nama. Contoh serban, ada serban yang Nabi bagi nama As-Sahab. As-Sahab, yang serban ni Nabi hadiah kepada Sayyidina Ali, tak silap. Tu. Jadi serban tapi ada nama As-Sahab, ada nama ni, ada nama tu. Macam kuda Nabi ada nama tu, ada nama ni. Itu sebahagian ulama bagi tahu makna Nabi menamakan pakaian baru tu maknanya ialah dengan menamakan dengan nama khas, nama khusus. Tak, contoh kita ada anak lah. Ni Fatimah, ni Zainab, ni Mamat. Tu. Faham tu? Ya Allah. Jadi bila Nabi pakai pakaian baru, Nabi sebut thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu kama kasautani. Ya Allah, bagi kamu segala puji-pujian sebagaimana telah kamu pakaikan pakaian itu kepada aku. Itu disebut selepas dibaca Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka khairah, aku mohon kepadamu kebaikan daripada zat jubah tu, zat baju tu. Wa khaira ma suni'alah, dan aku mohon juga kebaikan daripada perkara yang diciptakan jubah tu untuknya. Tak? Iaitu contoh jubah diciptakan untuk apa? Untuk kita beribadat, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta juga kebaikan ibadat, kebaikan redha Allah Taala dan sebagainya. Gitulah. Wa a'udzubika min syarrih, dan aku minta berlindung daripadamu ya Allah daripada keburukan daripada zat baju tu. Wa syarri ma suni'alah, dan juga daripada keburukan yang terbit ataupun yang terbitlah daripada penciptaan baju tersebut. Boleh?
Contoh orang buat baju tu, dan dia nak pakai dengan niat apa? Dengan niat nak menunjuk-nunjuk, nak menyombong. Tak, jadi kita baca doa-doa ni supaya minta berlindung lah daripada tujuan asal pencipta baju ataupun pembuat baju tu buat baju tersebut. Boleh. Nah, banyak lagi doa-doa yang Nabi baca yang warid daripada baginda yang disebut dalam Hasyiah Al-Bajuri antara lain. Bila Nabi pakai baju baru, Nabi baca man labisa thawban jadida faqal alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati thumma abada ila thawb alladzi akhlaqa fatasaddaqa bih kana fi hifdzillah wa fi kanafillah wa fi sitrillah wa fi satrillah hayyan wa maita. Dan banyak lagi bawah tu, boleh tengoklah. Okey. Kalau kita tengok orang lain pakai baju baru, maka sunat kita sebut kepada dia ilbas jadida, pakailah pakaian yang baru. Wa aish hamida, hiduplah dengan hidup yang mulia. Wa mut syahida, dan matilah dalam keadaan syahid. Sunat kita sebut lagu tu. Dan dah ada hadis lah. Imam Tirmizi juga riwayatkan. Boleh? Nabi sebut hadis tadi tu, lafaz tadi tu kepada Sayyidina Umar. Bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab pakai baju baru. Pakai baju putih yang baru. Dan sunat juga bila kita pakai baju, pakai biar puas. Mana pakai baju tu biar rosak. Baru tukar. Boleh? Ni tak ada rosak. Penuh satu almari. Kita lah. Pakainya dok. Tapi hari ni nak sedekah baju pun tak ambil dah. Tak, jarang dah orang ambil baju. Kecuali kalau terdesak sangat. Banjir ke apa, tak ada baju, orang ambil. Orang pun milih dia ni. Okey. Slow sikit. Tengok kat luar lah dengan kakak. Tengok kat luar dengan kakak. Mana tadi? Hilang dah. Hadis 61. Wabi ilai qala haddathana Hisham ibnu Yunus al-Kufi haddathana al-Qasim ibnu Malik al-Muzani anil Jurairiyyi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah. Daripada Abi Sa'id, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang seumpamanya. Kita dah terang beza nahwahu dengan mislahu pada hadis dan perbincangan sebelum ni. Hadis 62. Wabi ilai qala haddathana Muhammad ibnu Bashar qala haddathana Mu'adz ibn Hisham qala haddathana Abi an Abi Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarata. Sayyidina Anas bin Malik berkata, adalah pakaian yang Nabi paling suka pakai ialah al-hibarah. Al-hibarah. Hibarah ni pakaian daripada Yaman, juga daripada kain cotton yang dihiaskan, yang dipercantikkan. Dan Nabi pakai ni zahirnya disebabkan Nabi suka dan Nabi pakai sebab lembut. Lembut. Lepas tu ciptaan dia tu comel dan sesuai dengan tubuh Nabi, tak terlalu besar lah, tak terlalu londeh, sesuai molek dengan Nabi. Boleh? Dan sesuai dengan badan Nabi. Badan Nabi kan lembut. Jadi sesuai dengan pakaian yang lembut. Okey. Adapun pakaian-pakaian yang kasar ni, maka akan menyakiti diri. Boleh? Okey. Sebelum ni kita sebut pakaian yang Nabi suka pakai. Yang paling Nabi suka pakai ialah jubah. Qamis ni. Jubah lah. Tapi sini disebut al-hibarah. Tak. Al-hibarah. Pakaian yang daripada Yaman tadi tu. Jadi ada pertembungan tak antara dua hadis tu? Ulama sebut tidak ada pertembungan. Sebab apa? Sebab Nabi suka pakai al-qamis jubah bila mana duduk dengan isteri-isteri baginda. Tapi bila Nabi duduk dengan sahabat, Nabi pakai pakaian yang al-hibarah tadi. Boleh? Hadis ke
Hadis ke berapa? 63. وأبي إليه قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه daripada ayahnya. Semula daripada Aun bin Abi Juhaifah daripada ayahnya. Maknanya daripada Abi Juhaifah. Siapa ayah Aun? Abi Juhaifah. Jadi disebut dalam hadis an Abi, daripada ayahnya, mana daripada siapa? Daripada Abi Juhaifah yang merupakan seorang sahabat Nabi. Qala telah berkata. Daripada Abi Juhaifah telah berkata. Qara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam dan di atas Nabi ada pakaian yang berwarna merah. Pakaian yang lengkap. Hullah ni pakaian yang lengkap. Daripada atas sampai ke bawah. Yang berwarna merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqai. Seolah-olah aku melihat. Bukan seolah-olah ni. Ka'anna ni kalau tengok dalam syarah. Digunakan juga untuk at-tahqiq. Makna sesungguhnya aku. Bukan seolah-olah tak. Seolah-olah ni macam tak berapa betul tak. Seolah-olah. Tak. Sini ialah sesungguhnya aku melihat kepada sinaran dua betis baginda Nabi SAW. Bersinar. Ada tengok terjemahan ni. Comel sikit dia terjemah. Aku seolah-olah melihat. Seolah-olah dengan makna apa? Aku melihat sungguh. Kilauan cahaya memancar daripada kedua-dua betis baginda Nabi SAW. Daripada situ ulama sebut tengok kepada betis orang ni boleh bukan aurat. Malah tu ijma'. Tidak ada yang kata haram. Tapi bila disyarat kata berfitnah lah. Betis perempuan nak darah orang tak boleh lah. Dan daripada hadis ini juga kita dapat faham sunat kita memendekkan pakaian sampai ke separuh betis. Mana boleh buat lah. Kalau orang buat jangan kita pelekeh. Kita nak ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Boleh? Dan harus kita pakai pakaian seluar ke, jubah ke, sampai ke buku lali. Sampai ke buku lali. Lebih daripada buku lali tu, tengok keadaan. Kalau tujuannya nak menyombong diri, ni adat kebiasaan Arab dulu, pakai lebih daripada buku lali tu nak menyombong. Itu haram. Tapi kalau tidak ada niat tu, maka hukumnya makruh. Hukum ni, yang kita sebut tadi tu, untuk lelaki lah. Faham tak? Harus kita, sunnah kita pakai sampai separuh buku lali. Separuh betis. Sampai ke buku lali, yang tu harus. Lebih daripada buku lali tu tengok keadaan. Kalau pakai kerana sombong, haram. Kalau tidak, hukumnya makruh. Itu bagilah lelaki. Ada perempuan, kena tutup aurat lah. Sedap kalau dia pakai sampai betis. Tak. Kita kata molek sampai peha tak? Pakai skirt selalu. Mujur baru kata. Itu tak boleh lah, kena tutup aurat. Dan perempuan boleh dia memanjangkan sepanjang satu hasta. Maknanya dia pakai pakaian yang labuh, seret bumi, sampai satu hasta dibenarkan untuk menjaga dia punya aurah. Tapi kalau niatnya nak menyombong juga haram macam lelaki tadi. Okey, perincian yang kita sebut tadi tu, kita letak sebiji-sebiji pada memanjangkan kum ni ataupun serban, ekor serban. Jadi kalau panjang sampai kena ke tanah, tak niat menyombong, haram. Kalau tidak, hukumnya sekadar makruh. Boleh? Qala Sufyanu, berkata Sufyan, uraha hibaratan, aku melihat hullatun hamra, pakaian merah yang Nabi pakai tadi tu ialah sebenarnya hibarah tadi. Hibarah, iaitu pakaian yang datang daripada mana tadi? Yaman tak? Hibarah. Nah, yang diperbuat daripada kapas. Okey. Hadis ke-64. Nah, wa bi ilai qala haddatsana Ali bin Khashram حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. Daripada Sayyidina Al-Bara' bin Azib berkata, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Tidaklah aku melihat mana-mana manusia pun yang lebih comel, yang lebih molek, yang lebih smart, yang lebih handsome, yang lebih kacak berbanding Nabi ketika mana Nabi memakai pakaian yang berwarna merah. Alaihi salatu wassalam. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibai. Kata Al-Bara' ibn Azib ketika dia tengok tu juga, jumah Nabi, rambut Nabi lah, sebagainya hampir kena kepada mankibai, iaitu bahu Nabi alaihi salatu wassalam. Style juga rambut panjang ni. Nanti kita buat insya-Allah. Hadis 65. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar anba'ana Abdul Rahman ibnu Mahdi hadatsana Ubaidullah ibnu Iyad an abih, daripada Ubaidullah bin Iyad daripada ayahnya, daripada Abi Rimsah, qal, telah berkata, siapa berkata? Abu Rimsah, telah berkata Abu Rimsah, namanya Rifa'ah. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam dan di atas baginda ada burdah, pakaian yang berwarna hijau. Dua pakaian yang berwarna hijau. Al-burdu, al-burdan, al-burda tu dua lah, dua pakaian. Dia mufrad, dia single dia. Burdun. Maksud burdun, thawbun mukhattat, pakaian yang ada apa nama? Garisan lah. Yang ada garis-garis. Maksud hadis ni ialah pakaian tu digariskan dengan garis warna hijau. Jadi dua pakaian hijau, mana dua pakaian yang digariskan dengan warna-warna hijau. Boleh? Jadi Nabi juga pakai pakaian warna hijau, pakai pakaian warna merah, pakai pakaian warna putih, pakai pakaian warna kuning. Seterusnya hadis 66. حدثنا وبه قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن حسان العنبري عن جدتيه, daripada Ibnu Hassan Al-Anbari, daripada dua neneknya, Duhaibah dan juga Ulaibah dan Ulaibah. An Qailata binti Makhramah, daripada Qailah binti Makhramah, qalat, telah berkata, Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata biza'farani wa qad nafadathu wa fil hadithi qissatun tawilah. Jadi kata Sayyidatina Qailah binti Makhramah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ketika itu di atas Nabi ada dua pakaian yang usang, yang lama. Al-asmal maknanya as-saubul khalaq, pakaian yang lama, yang lusuh. Boleh? Mulayyatan maknanya apa? Pakaian yang tidak dijahit salah satu dengan yang lain. Maknanya mungkin kain tuala tu kan. Tu yang satu pakaian yang kita sebut tak dijahit lah hujung dengan hujung. Kalau macam jubah ni, hujung dijahit dengan hujung ni, maka jadi jubah. Paha depan ni satu, belakang ni satu, dijahit jadilah jubah. Dengan tangan lagi, dengan tu lagi. Jadi disebut dalam hasyiah tu mulayah, maknanya al-mula'ah dia punya mufrad, maksudnya ialah kullu thawbin lam yudamma ba'duhu ila ba'dhin bi khair. Maksudnya setiap pakaian yang tidak diikat, dijahit salah satu dengan yang lain, dengan jahitan. Ada tengok terjemahan, aku melihat Rasulullah SAW memakai dua helai pakaian daripada kain tenun yang sudah usang. Kain tenun yang sudah usang, maknanya kain tenun yang tidak dijahit satu kain dengan kain yang lain. Faham tu? Ala kulli hal, kain tu diwarnakan dengan za'faran, safran. Waqad nafadathu, sedangkan za'faran tu dah hilang.
hampir-hampir hilang warna za'faran tu. Boleh? Jadi, kalau kita belajar dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i lah, lelaki tak boleh pakai al-muza'far, pakaian yang diwarnakan dengan za'faran. Sutera tak boleh pakai, pakaian yang diwarnakan dengan za'faran tak boleh pakai. Tapi Nabi sini pakai. Jadi ulama sebut tak boleh pakai tu kalau pekat sungguh warna tu. Tapi kalau dah luntur macam Nabi ni, maka dibenarkan. Faham tu? Dan disebut dalam hadis ini ada kisah yang panjang. Kisahnya pada seorang pemuda datang, maka bagi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Dan ketika itu di atas Nabi ada asmal mulayyatan, dua pakaian tadilah yang lusuh. Dua helai kain tenun yang lusuh, yang diwarnakan dengan warna za'faran. Sedangkan warna za'faran tu sudah luntur. Dan pada tangan Nabi ada pelepah kurma. Dan Nabi duduk dalam masjid ni. Duduk dalam keadaan al-qurfusa. Qurfusa ni gini orang panggil apa? Masa sahabat duduk ni. Mana? Duduk gitu. Dalam masjid. Jadi bila mana pemuda tu tengok Nabi, dia rasa takut. Dan benda tu orang sebelah Nabi perasan. Maka orang sebelah Nabi sebut, Ya Rasulullah, ur'idat al-miskinah. Orang yang tengok kamu tu, seorang yang miskin, seorang yang lemah, berasa takut bila tengok kamu. Maka Nabi pun tengok kepada dia. Nabi pun sebut, alaikis sakinah. Hendaklah kamu tenang. Hendaklah kamu tenang. Boleh? Nah. Ni yang datang ni lelaki ke perempuan? Disebut anna rajulan. Lepas tu alaikis sakinah. Ur'idat falamma ra'at. Wallahu a'lam. Boleh jadi yang datang ni perempuan pun boleh jadi ni. Ala kuliah bila disebut oleh Nabi alaikis sakinah, hendaklah kamu tenang, ke atas kamu ketenangan, rasa takut tu hilang. Mana Nabi ni power lah. Orang tengok rasa gerun. Tengok saja gerun dah. Tak sampai disebut oleh Nabi, ya miskin alaikis sakinah, ataupun alaikis sakinah, hendaklah kamu tenang, ke atas kamu ketenangan. Barulah tenang orang yang tengok Nabi tu. Jadi itulah kisah tentang hadis ini. Tentang hadis Nabi pakai dua pakaian yang sederhana, yang dah sudah lusuh. Allah, 10 minit lagi dah tak? Ada habiskan hadis bab pakaian ni. Hadis nombor 67. Wa bi ilai qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Bishr bin al-Mufaddali an Abdullah bin Utsman bin Khusaimin an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas, daripada Sayyidina Ibn Abbas telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayad, hendaklah kamu dengan putih. Putih sini bukanlah bil bayad ay bil saubil abyad. Itu maksudnya hendaklah kamu selalu memakai iltizam dengan pakaian yang putih. Alaikum bil bayad min athiyab, hendaklah kamu memakai pakaian yang putih. Hendaklah kamu melazimi memakai pakaian yang putih. Liyalbasha ahya'ukum, lam tu lamul amr, dan hendaklah orang yang hidup daripada kalangan kamu pakai pakaian putih itu. Nah, terutama kalau nak menghadiri majlis-majlis hari Jumaat, nak hadir ke masjid, jumpa orang tak? Lepas tu majlis-majlis yang mazinnah, tempat keberangkalian malaikat datang tu kuat. Contoh majlis baca Quran, majlis ulang kaji, majlis muzakarah macam kita ni, majlis zikir. Tu pakai pakaian warna putih. Okey, berbeza kalau hari raya, putih dengan mahal, kita dahulukan yang mahal.
Sebab apa? Sebab pada hari raya kita nak zahirkan perhiasan, nak zahirkan nikmat. Jadi dua perkara tu, iaitu menzahirkan perhiasan, mengisytiharkan nikmat, lebih sesuai dengan pakaian-pakaian yang mahal. Jadi dekat-dekat raya kan, suruh bini cari yang paling mahal. Selai kat 1,200, 14,000, 15,000. Ada pakaian aku tu, kita je tak biasa pakai. Dah, kita, biarlah murah pun, asal boleh tutup aurat. Dah, tapi orang yang ada PT, income bulan-bulan 100,000, kopi pun harga RM50. Kita kopi kapal api je, kedai RM2. Pada anak tu pun. Alaikum bil bayadi minas thiyab liyalbasa ahya'ukum. Jadi hendaklah kamu berpakaian dengan pakaian warna putih, dan pakailah pakaian itu oleh orang-orang yang hidup di kalangan kamu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang-orang yang mati di kalangan kamu dengan pakaian tersebut, iaitu putih. Sebab apa? Dia nak bertemu dengan para malaikat. Fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya putih itu sebaik-baik pakaian. Itu level nombor 1, putih. Nombor 2, hijau. Nombor 3, kuning. Itu level warna pakaian. Faham betul? Ya Allah. Hadis 68. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Shabib an Samurata ibni Jundub qala, daripada Samurah bin Jundub berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayad, pakailah kamu dengan pakaian yang putih. Fa innaha athhar, kerana ianya lebih bersih. Lebih bersih kat sini maksudnya ialah bila kita pakai pakaian yang putih, kena kotor sikit, dia terzahir, jelas, nampak. Maka kita akan basuh. Maka ianya lebih membawa kepada bolok-bok sekali bahasa. Maksud gini, pakai putih. Sebab apa? Sebab dia lebih bersih. Maksud lebih bersih sini gini, bila kita pakai pakaian putih, lepas tu kena kotor, kan kita terus basuh, supaya orang tak nampak kekotoran tu. Berbanding kalau kita pakai ni, kopiah hitam ni, mungkin dah kena kicap, macam-macam benda dah kena. Tapi sebab warna hitam, orang tak tahu kotor. Jadi aku terus pakailah dalam keadaan macam ni. Jadi tak athhar, tak suci pada sudut tu, tak bersih pada sudut tu. Faham tak? Jadi itu makna athhar sini. Dia mudah nampak kotor, bila nampak kotor kita terus basuh. Jadi dia sentiasa bersih. Ya Allah. Wa atyabu, dan lebih atyab, lebih molek, lebih comel. Sebab ianya menunjukkan ke atas tawadhu'. Naam. Fakafinu fiha mautakum, dan kafankanlah di dalam putih itu mayat-mayat kamu. Qala Fabila qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah hadatsana Abi Al-Mus'ab ibn Shaybah an Safiyyah binti Shaybah an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah keluar Nabi pada satu pagi. Dalam hasyiah disebut zata ghadatin. Zata ghadatin. Arab dia guna zata yaumin, zata lailatin. Maksud mereka ialah mudhaf ilaih itu. Jadi zat mudhaf, yaumin mudhaf ilaih. Zat mudhaf, lailatin mudhaf ilaih. Jadi bila jumpa zata lailah, zata yaumin, zata ghadah, yang kita kehendaki ialah belakang tu mudhaf ilaih tu. Jadi kalau zata yaumin, satu pemilik hari, mana hari lah, waktu siang. Kalau pemilik malam, mana malam. Itu maksudnya. Boleh? Kalau kat sini maknanya apa? Pagi, ya. Ghadah makna pagi. Wa alaihi mirtun min sya'arin aswad. Dan di atas Nabi ada pakaian. Pakaian ni ditulis bawah tu, dibuat sebagai izar. Dipakai kat bawah lah izar ni, yang plekat. Min sya'arin aswad. Daripada bulu yang berwarna hitam. Boleh? Tu. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim disebut Nabi ni ada satu pakaian kain plekat yang jenis macam tadi lah, daripada bulu
Dan Nabi sebut, innama ana abdun, sesungguhnya aku ni hamba, albasu kama yalbasul abdu, dan aku pakai sebagaimana hamba pakai. Ni kalau kita kaya, janganlah terlalu bermegah-megah ataupun yalah, ada kala beli pakaian hak murah-murah macam orang lain pakai tu. Nak ikut Nabi. Nabi kalau nak hak mahal boleh sangat. Malah nanti akan disebut Nabi pernah pakai satu pakaian yang masya-Allah tabarakallah mahal. Hadis yang terakhir. Qabila qala haddatsana Yusuf ibn Isa haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Abi an-Sya'bi an Urwata ibn al-Mughirah an ibn Syu'bah an Abi, daripada Urwah bin al-Mughirah bin Syu'bah, daripada ayahnya. Daripada ayah siapa? Daripada ayah Urwah. Siapa ayah Urwah? Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis ini daripada Al-Mughirah bin Syu'bah yang merupakan sahabat Nabi dan juga khadam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan. Sesungguhnya Nabi memakai jubbah, pakaian ketika mana Nabi safar. Dan ulama sebut ketika itu ialah ketika peperangan Tabuk. Nabi pakai jubbah. Okey. Rumiyatan, satu pakaian yang rumiyah. Rumiyah ni makna dibuat oleh orang Rum. Faham tu? Oleh itu ulama sebut bila kita beli pakaian daripada orang kafir, kita boleh pakai terus sebab asal kepada pakaian adalah suci, tak perlu basuh. Ni hadisnya. Jadi Nabi tahulah yang buat tu orang kafir. Nabi dapat, Nabi pakai sebab asal kepada sesuatu ialah suci. Mereka kalau nampak betul tahi najis kat badan, kat pakaian kena basuh lah. Dayiqatal kummain. Dan ketika itu, jubah itu, apa nama ni? Kummain. Kummain ni orang terjemah pula. Sempit di kedua-dua lengan. Ni bahagian ni, kummain ni. Ni sempit. Sempit tu kira-kira kalau Nabi nak basuh bahagian sini, tak, susah lah. Kan ada pakaian kita yang ketat sini kan. Jadi kita nak tarik tu tak lepas. Sini. Tu. Cuma bila Nabi nak basuh juga, Nabi tak tarik sampai jadi longgar tak. Nabi buat cara lain lah. Tak. Mungkin Nabi buat keluar tangan gitu ke. So, buka baju ke, Allah Alam. Yang penting Nabi tak tarik. Macam kita tarik juga, selalu jadi berkembang sikit kalau jenis kain yang tak apa-apa nak molek. Okey, jadi daripada hadis ni ulama sebut sunat kita pakai pakaian yang hujungnya ni agak sempit ketika mana sedang safar. Sebabnya dia tak londeh ni. Bila tak londeh ni, kita musafir banyak benda nak buat, senang lah. Tapi ketika mana hadar, pakai hak luar aku ni tak apa. Faham tu? Ya Allah. Dan satu tambih peringatan yang sangat penting. Seminit, 2 minit. Daripada hadis-hadis setelah kita baca daripada bab ini, bab pakaian, maka kita faham Nabi SAW lebih memilih memakai pakaian yang sederhana. Yang yang ringkas, yang lusuh, yang kasar. Tak. Nah, jadi Nabi pakai pakaian yang kasar, pakaian suf. Suf ni kain guni tu SAW. Dan Nabi tidak pakai satu jenis semata. Nabi pakai banyak jenis. Boleh? Dia kebanyakan hidup Nabi pakai pakaian yang sangat simple, sangat orang panggil murah lah. Walaupun kadang-kadang Nabi pakai juga jenis mahal. Malah Nabi pernah dihadiahkan satu pakaian yang kalau dibeli nilainya ialah nilai 33 ekor unta. Bapak mahal. Pakaian tu nilainya 33 ekor unta. 33 ekor unta. Nilai pakaian. Nabi pernah pakai. Nabi pakai sekali. Boleh? Jadi kata-kata Nabi pakai dengan pakaian yang biasa-biasa. Okay, ada pun seluar. Nabi pakai tak seluar? Dikatakan Nabi meninggalkan selepas Nabi wafat beberapa helai seluar ataupun seluar. Tapi yang lebih rajah Nabi tak pakai seluar tu. Orang yang pertama pakai ialah Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Sayyidina Ibrahim.
Faham betul? Jadi as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum mengikut Nabi pada sudut ini, sudut pakai pakaian yang sederhana, untuk menzahirkan kehinaan pada perkara yang dihina oleh Nabi. Maknanya benda-benda dunia ni jeleklah nisbah kepada akhirat. Tak. Jadi mereka pakai pakaian yang macam Nabi pakai, nak menzahirkan perkara-perkara ni nilainya taklah besar berbanding dengan akhirat radhiyallahu anhum. Faham tak? Adapun sekarang ni Imam Bajuri sebut, ni zaman dia ni, zaman Imam Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu. Orang-orang yang lalai pakai pakaian yang compang-camping, yang lekeh-lekeh dengan niat nak mencari dunia. Nak dianggap sebagai syekh ataupun syekhut tariqah, tok guru. Dia pakai sederhana. Tujuannya apa? Tujuan ni cari fulus. Malah ada manusia yang pakai pakaian yang compang-camping, yang lusuh, pernah tegur Al-Imam Asy-Syadzili. Dan Imam Syadzili pakai pakaian smart. Jadi orang ni mari tegur. Jadi Imam Syadzili kata, "Ya hadza hayati taqul alhamdulillah." Wahai pemuda, nak pakai compang-camping, nak tegur aku tadi. Aku pakai smart molek ni menunjukkan aku bersyukur alhamdulillah dalam hati aku. Tapi kamu ni pakai lagu ni tujuannya bukan nak mengikut Nabi ataupun menolak dunia, zuhud. Tak. Tapi maksud kamu ialah tu ni, mana kamu minta manusia bagi, aku bagi. Supaya aku boleh dapat pitih dan beli baju baru, ke rumah baru, kereta baru. Dan Imam Syadzili juga kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Ta'ala tu comel dan sukakan kecantikan. Nadhifun yuhibbun nadhafah. Allah Ta'ala tu bersih dan suka kepada kebersihan. Faham tu? Jadi kesimpulannya, tak salahlah pakai baju comel hak molek pun. Sebab ada juga hadis yang sebut innallaha jamil yuhibbul jamal. Tapi terlalu bersungguh-sungguh dalam bab tu, tak berapa nak molek jugalah. Terlalu beria. Mana kalau tak ada pakaian tu, tak pakai, dia tak keluar rumah lah, tak apalah. Tak comel jugalah. Sebab Nabi macam kita sebut tadi, kebanyakannya pakai pakaian yang sederhana. Alaihi salatu wassalam. Boleh? Barakallahu fikum. InsyaAllah pada sesi akan datang kita baca babu ma ja'a fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita masuk juga selepas itu bab tentang selipar Nabi, sandal Nabi. InsyaAllah lah pada sesi akan datang. Selesai kat situ. Ada soalan? Tak ada. Syukur sekadar tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah.